Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugasan saya berkenaan pemerhatian terhadap seorang kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun berdasarkan aktiviti motor, sensori dan perbualan dengan kanak-kanak tersebut. Jadi soalan yang pertama, setelah saya menilai seorang kanak-kanak yang berumur antara 2 hingga 3 tahun, iaitu dari segi perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak tersebut, apa yang saya boleh katakan tentang penilaian saya, pemahaman saya terhadap lingkungan kanak-kanak umur 2 hingga 3 tahun. Pada waktu ini mereka dapat memahami beberapa perkataan yang abstrak, iaitu dia faham perasaan marah ataupun dia tahu sesuatu sifat, iaitu dia tahu orang sekeliling dia tu suasana macam mana, suasana gembira ke, apabila dia tengok sekeliling dia tu orang ketawa, dia tahu itu adalah perasaan yang gembira. Ataupun dia melihat sekeliling dia tu menangis, dia tahu ada orang yang sekeliling dia tu menangis, dia tahu bahawa itu adalah perasaan yang sedih, perasaan yang menunjukkan perasaan yang sedih. Dan dia tahu sifat sesuatu. Contoh dia apabila dia lihat rumah yang comel, dia akan sebut itu rumah yang comel. Dia tahu sifat tu sifat yang cantik, sifat yang cantik ataupun tidak cantik, dia boleh jelaskan, dia boleh faham. Selain itu, lingkungan 2 hingga 3 tahun juga, kanak-kanak pada waktu ini dapat mampu menyanyi, iaitu apabila mereka melihat, contohnya melihat cerita kartun yang mereka minati. Macam sekarang ni mereka, contohnya mereka lihat Upin Ipin, Didi and Friend, ada lagu-lagu yang dinyanyikan dalam cerita-cerita tersebut, mereka boleh ikut. Dan pada masa lain pun mereka masih ingat dan mereka boleh nyanyikan dengan bahasa mereka sendiri, sebab kemungkinan tidaklah sempurna sebagaimana dalam cerita tu nyanyikan, tapi mereka boleh nyanyikan juga, dan kita boleh tahu bahawa dia nyanyikan lagu tersebut. Kemudian pada waktu ini juga mereka boleh berbahasa dah sedikit, dengan bahasa-bahasa yang mudah lah. Contohnya mereka boleh menyebut terima kasih, bye bye. Apabila orang lambai tangan, dia boleh sebut bye bye. Dia dah boleh sebut perkataan-perkataan yang mudah, ataupun dia boleh sebut dah beberapa perkataan yang dia boleh gabung sendiri. Contoh dia nak pergi main ke suatu tempat, dia boleh sebut dah nak main tempat tu, nak main kat tu, nak main tak tu. Dengan bahasa Perak pun dia boleh sebut, dan kita boleh faham bahawa dia nak main, dia nak pergi ke tempat permainan. Seterusnya, pada waktu ini juga, kalau dia nak sebut bahasa-bahasa yang sukar, dia akan sebut juga, tapi dengan bahasa dia sendiri. Dia sebut dengan cara mudah. Contoh dia, kanak-kanak yang tak boleh sebut makan, contoh dia akan sebut maman ataupun matan. Tak sempurna, tetapi dia sebut dengan cara dia sendiri. Seterusnya, pada waktu ini juga, dia tahu, dia dapat patuh kepada arahan. Kadang tu ibu bapa dia suruh dia mengambil sesuatu, contoh dia ambil phone, contoh dia boleh ambil dan dia boleh bagi. Itu menandakan dia boleh faham arahan-arahan yang diberikan, dan dia boleh faham sekiranya ibu bapa dia ataupun orang sekeliling dia marah atau memarahi dia tahu, ataupun memberi larangan sesuatu perkara yang jangan dia buat, dia boleh faham. Selain itu juga, kanak-kanak pada situasi ini juga, dia
dapat faham situasi semasa. Contoh dia, orang sekeliling dia buat apa, dia boleh faham. Contohnya ibu dia masuk bilik bersiap-siap memakai pakaian yang comel, pakaian yang cantik, pakai tudung, bersiap-siap pakai. Bila dia tengok suatu situasi ni, dia boleh faham bahawa ibu dia nak keluar rumah, nak pergi ke suatu tempat, nak pergi kerja ke ataupun sebagainya. Dia boleh faham. Seterusnya, kanak-kanak pada waktu 2 hingga 3 tahun juga dia dapat kenal orang-orang sekeliling dia, dan dia boleh panggil dengan nama panggilan lah. Contoh dia, dia selalu balik ke rumah datuk dia ataupun nenek dia, dia boleh panggil Tok Ki, nenek, Tok Mi, mak, papa, ayah dengan ibu dia, lebihlah lagi dia kenal. Seterusnya, jawapan bagi tugasan iaitu adakah mereka mempamerkan, adakah kanak-kanak yang umur 2 hingga 3 tahun ni mempamerkan pemikiran prakonsep egocentrism, animism dan sebagainya. Jadi dari sudut prakonsep, anak-anak pada waktu ini dapat berupaya membuat perwakilan mental terhadap benda-benda yang tidak kelihatan di depan matanya. Contohnya, apabila dah dibagi tahu kepada dia, contoh dia apabila tunjuk huruf A untuk ayam, A untuk ayam. Jadi dia dapat ingat, dia dapat faham bahawa simbol A tu ayam. Apabila lain kali ibu dia tunjuk pula huruf A, dia dapat sebut ayam. Seterusnya, dari sudut egocentrism, yang ni kanak-kanak pada waktu ini masih belum membezakan antara pandangan sendiri dengan pandangan orang lain. Sebab itu pada waktu ini dia dapat bertutur dengan cara dia sendiri. Kadang tu apabila orang tanya dia sesuatu benda, dia tidak jawab dengan tepat apa yang diajukan, soalan yang diajukan. Dia akan jawab juga, tapi jawab dengan jawapan dia sendiri. Contoh dia, orang tanya ini warna apa, dia akan jawab ini ayam. Contohnya lah. Jadi dia belum dapat membezakan antara pandangan sendiri dengan pandangan orang lain. Itu dari sudut egocentrism. Seterusnya, animism. Kanak-kanak yang berumur lingkungan 2 hingga 3 tahun juga, mereka percaya objek-objek bernyawa serta mempunyai ciri-ciri manusia, yakni seperti perasaan dan pemikiran. Yakni mereka boleh memahami suatu objek tu. Contoh dia, dia duduk dalam rumah. Tiba-tiba persekitaran dia nak hujan dan adanya guruh. Apabila dia dengar guruh, dia akan jadi takut. Sebab apa? Sebab dia faham bahawa bunyi guruh itu adalah satu perasaan yang membawa kepada diri dia ketakutan. Jadi dia akan lari kepada ibu bapa dia. Dia akan rasa takut lah. Dari segi pemahaman dia lah macam tu. Okey. Setakat itu sahaja jawapan kepada tugasan yang diberikan untuk minggu ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.